Bila saya kena tangkap, alhamdulillah Perdana Menteri ketika itu, bagi kredit jugalah Datuk Seri Najib, dia bela saya secara terbuka. Tuan Guru Nik Aziz juga, dan pemimpin-pemimpin parti politik hampir kesemuanya bela. Apabila saya pergi ke mahkamah, begitu ramai menyokong, dan saya dijemput ke negeri Kelantan. Tok Guru Nik Aziz panggil saya jumpa dengan dia di bilik pejabat dia. Antara kata-kata dia yang saya ingat, dia kata, Wahabi ni adalah bintang saya masa muda-muda. Tadi saya dengar beberapa orang pembicara cakap banyak sangat perkataan Wahabi hari ini. Seingat saya lah, Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma' dan Sifat, lama lah. Masa saya di sekolah lagi ada dah. Buku Presiden PAS sekarang, yang berhormat Tan Sri Ustaz Abdul Hadi Awang. Memang itu tauhid yang dia bahas dulu lagi, berapa puluh tahun. Kemudian dimasukkan ke sekolah-sekolah. Tiba-tiba apabila timbul gerakan puak-puak ni, dia kata punca tauhid ni lah, kerana menyatakan Allah itu yang pertama yang menciptakan segala-galanya, Tuhan mencipta segala-galanya. Kedua, Allah hanya Tuhan yang berhak disembah. Yang ketiga, asma' dan sifatnya. Ini punca menjadi pengganas. Kok mana kita tak faham? Berapa puluh tahun belajar ambil SPM, kau tidak dah ganas habislah negara ni. Tiba-tiba bila mari pertelengkahan ini, tiba-tiba ni jadi tauhid Wahabi. Artinya berapa puluh lama Malaysia Wahabi. Daripada mula dengan gerakan Islam ataupun parti-parti yang dikaitkan dengan Islam, dan kemudian kepada pendidikan dalam negara. Masa saya sekolah rendah menengah, sekali-sekala dengar perkataan Wahabi ni. Saya pergi ke pondok sampai SPM, mungkin sebagian orang pondok dengar dia, oh dia tu pun ni dia pergi pondok. Saya pernah di pondok selepas SPM, taklah lama tapi SPM. Masa tu saya dengar perkataan Wahabi. Ya, antara yang saya dengar masa tu, siapa yang mengaji akademik, hitam hatinya. Yang tu satu. Kami mari lepas SPM tentu dah hitam. Masa tu lah. Kemudian kami kayu basikal, rumah sewa, jalan kot pondok. Dia berkata, macam pangai Wahabi, pakai seluar. Tapi masa tu kita tak tahu, internet pun tak ada nak tengok betul ke Wahabi pakai seluar. Yang tak Wahabi pakai kain pelikat. Masa tu barangkali semua benda. Sebelum saya pergi ke Jordan, saya ni satu benda saya tak sonok cerita ni, saya banyak, saya malas tapi cerita pergi kat tuan-tuan. Saya malas nak associate hidup ni dengan diri individu. Sebelum saya pergi ke Jordan, saya duduk di Kelantan, di Nilampuri, kan? Di situ saya saya tahulah orang Kelantan ni, kelebihan dia, kehebatan dia. Saya tengok tiap petang lawan bola saya kuat bertumbuk. Dulu dia ada kampung beruk, betul? Jadi dia sebut yang ujung. Kalau taksi tu macam tu macam lah. Beruk. Kalau kau tu memang beruk naik. Saya duduk di Nilampuri. Masa tu saya ikuti kuliah pengajian Tuan Guru Nik Abdul Aziz di Dewan Zulkifli.
Masa saya dengar banyak, masa itu saya dengar banyak perkataan Wahabi ni. Tunggu Nik Aziz, dia berkata Ustaz Nik Aziz Wahabi. Dan isu yang antara isu yang dibangkitkan ialah isu sifat 20 dan isu makan tupai. Orang Kelantan mungkin tahulah isu tu. Dia Tok Guni Aziz sudah mengkritik tentang pengajian sifat 20 dan menyebut boleh makan tupai. Jadi terkejut geng-geng yang tak mau makan lah. Jadi saya hadir, dia ada kuliah. Masa tahun saya hadir itu, kuliahnya dia tafsir surah Yusuf. Dan saya lihat fikrah dia di dalam memudahkan. Dan memang ada bunyi kuat. Masa tu dia tidak lagi, belum menjadi menteri besar, mengkritik aliran lama. Dan saya dengar juga siapa baca kitab fiqh sunnah Wahabi. Dan Tok Guru Nik Aziz dia baca. Bila saya pergi ke Jordan, saya dapat ke Saudi. Tapi saya pergi ke Jordan dulu, kemudian peperangan Teluk, Saddam Hussein masuk ke Kuwait, kami disuruh balik, takut dunia Arab berperang. Ni perang Teluk yang pertama, Gulf War, yang the first, yang pertama. Masa tu Arkam berada sana meramalkan bahawasanya dunia Arab akan menjadi padang jarak, padang terkukur melalui Imam Mahdi dia. Tak jadi-jadi. Dan itu yang berlaku kebelakangan ni, yang duk ramal-ramal ni macam-macam dia beramal tak menjadi. Tapi anak murid duk ikut gitu. Di sana memang kita didedahkan. Saya bukan belajar di Saudi. Kita belajar di universiti. Di Jordan, Ikhwanul Muslimin lebih kuat. Syekh Hammam Sa'id, saya duduk di Suwaileh. Siapa belajar Jordan dia kata. Ketika tu Syekh Hammam Sa'id, hadis. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, dah meninggal, rahimahullah. Ini dalam fiqh siasi. Mereka ni semayang raya tengah padang, start khutbah, lepas daripada semua sebut, start pun memang isma'i ayyatuhal hukumah, dengarlah wahai kerajaan. Start macam tu dah, sakan. Tapi di Suwaileh juga ada tokoh yang ramai, mungkin dalam kuliah ni duk sebut, mungkin Dr. Azrul juga sebut, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi. Kami hadiri kuliah dia di Masjid Abdul Rahman bin Auf, seperti mana syekh-syekh yang lain. Syekh Salah mufassir, banyak tulis kitab tafsir, tapi dia punya fokus dia antara yang banyaknya menyerang ataupun mempertikaikan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Apabila saya balik ke Malaysia, saya balik antara semangat yang saya bawa mempertikaikan riwayat-riwayat Israiliyat, cerita-cerita yang kartun yang dikaitkan dengan tafsir. Masa tu balik umur 25, muda lagi lah, segak lah sikit pedala. Segak ya? Boleh. Dan saya mempelajari berapa pengajaran. Apabila saya balik dan mula bercakap tentang Israiliyat dan bahaya Israiliyat jika diterima semuanya tanpa penelitian, akan mensasarkan fahaman kita tentang Quran. Yang pertama saya dengar ada ustaz kampung saya kata, dia tu balik negeri Arab anti hadis. Kemudian saya baca kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Syafi'i. Fiqh manhaji di atas mazhab Imam Syafi'i. Di dalam tu ada bab kenduri arwah.
Tak boleh kenduri arwah. Dan kitab Jawi juga kata tak boleh kenduri arwah. Ketika itu saya dengar dia kata, Ustaz Asri Wahabi. Oh, mula saya berkenalan dengan gelaran kewahabian ini. Kemudian bercakap tentang macam mana bila orang mati upah orang untuk semayang. Nak bayar balik hak di mana dia tak semayang. Tak ada dalam agama demikian. Kata mereka Wahabi. Sedangkan saya belum lagi membaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pernah mendengar nama Muhammad bin Abdul Wahab melalui ceramah Presiden PAS Ustaz Abdul Hadi Awang. Kitabut Tauhid dia sebut. Saya mendengar nama Nasiruddin Albani macam saya sekolah menengah melalui Presiden PAS juga. Dia kata Syekh Nasiruddin Albani ulama hadis yang paling unggul di kurun ini. Dia kata. Menyebabkan saya pergi baca buku Silsilah Dhaifah dalam bahasa Melayu dulu masa saya tingkatan tua. Saya rasa kalau tak habis pun hampir habis lah. Saya lebih kurang tuan-tuan juga, rajin juga membaca masa tu. Apabila saya balik, saya cakap hal-hal ni, tak boleh orang mati semayang jenazah kena upah baru pergi semayang. Wahabi. Oi, banyak benar Wahabi ni. Ini belum baca buku Wahabi lagi. Dan bercakap tentang fiqh taisir, mudahkan fiqh. Kenapa nak dipayahkan? Kata mereka Wahabi. Maka lama-lama perkataan Wahabi ni saya dengar. Sedangkan saya belum baca pun fiqh Hambali. Tidak pun membaca mana-mana kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh tanya orang IQ yang belajar di IQ. Tak dibaca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Maka hantu Wahabi ni sentiasa muncul. Apa itu Wahabi? Wahabi ya. Saya kadang-kala orang suruh jadi imam di kampung. Dalam doa Wahabi tu. Kadang-kala saya kunut. Dan cumanya di IQ tu memanglah tak kunut. Itu tempat kita. Tapi kalau saya jadi imam di luar, saya kunut. Di masjid Bang Hulu saya pernah jadi imam. Pagi-pagi saya sembahyang subuh. Dia kalau orang tolak, saya kunut. Tapi bila mereka tengok tempat kita ada tak kunut, mereka kata, puak tu kata kunut sesat. Tuan-tuan, dan apabila kita mula bagi tahu dalam mazhab lain ada pandangan begini sikit, dia kata ustaz tu kata Imam Syafi'i bodoh. Dan inilah yang dibuat sehingga hari ini yang sebahagian anak-anak muda ni yang tak dengar kita, dia percaya. Depa tu kata Imam Syafi'i bodoh, depa kata Imam Syafi'i masuk neraka. Dia create. Ni cerita berapa puluh tahun dulu. Taklah puluh tahun sangat, 20 tahun lebih dulu. Tuan-tuan pernah tahu bahawasanya saya pernah debat dengan Astora Jabat. Ketika itu Astora punya gelombang menulis di dalam utusan. Alhamdulillah selepas debat tu Astora hilang. Tapi orang kata yang mengalahkan Astora pun Wahabi. Lebih dahsyat lagi, mereka kata dia pergi kata Imam Syafi'i itu dia tak panggil Al-Imam Syafi'i, dia panggil budak Syafi'i. Saya duk heran, kok mana masa bila aku panggil Imam Syafi'i budak Syafi'i. Rupanya saya pernah cerita semasa Imam Syafi'i masih budak lagi,
Dia berjumpa dengan Imam Malik. Dia dapat modal tu. Tuan-tuan, saya melalui tempoh yang lama. Masa tu belum ada lagi ni ramai-ramai ustaz. Kalau buat perkampungan sunnah, tinggal saya seorang dengan beberapa ustaz lagi lah. Tak ada lah perkampungan sunnah. Saya mari, saya nak cerita sikit tuan-tuan. Saya mari sebelum saya ada PhD, saya mari di Perlis. Saya mengajar di Masjid Kuala Perlis, Rahmaniah. Saya suka mengajar di Masjid Kuala Perlis. Ramai. Dan mereka tak kata saya Wahabi. Pasal mereka orang Perlis. Saya, tentu mungkin pernah dengar kuliah. Saya semayang di Masjid Rahmaniah. Saya muda tuan-tuan masa tu. Saya seronok. Pasal saya tahu banyak tempat saya kenal. Tuan-tuan, bukanlah penting sangat orang bagi ke apa, tapi pertarungan perasaan dan pertarungan tuduhan. Sebab itu dalam perjuangan ni, bukan kesakitan itu semestinya datang daripada orang pukul kita. Sebab itu Quran kata, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu sesungguhnya mendukacitakan engkau apa yang mereka kata. Saya doa di Masjid Rahmaniah tu, seperti mana teguhnya tiang ini, ya Allah, teguhkanlah aku di negeri ini. Saya orang Pulau Pinang, first time main Perlis. Saya dijemput lagi ceramah di Perlis satu tempat, tiba-tiba saya kena ban di Perlis. Dia kata saya pembangkang, tak boleh masuk Perlis. Baru saja doa. Tapi Allah tak mensia-siakan doa. Lepas tu saya pergi buat PhD. Habis. Kembali. Dah ada doktor. Saya pergi. Banyak tempat saya pergi. Masa lepas PhD tu saya dah debat dengan Astora. 2 kali debat saya dengan Astora. Satu di Mengkuang. 1 kali saya debat di Dewan Bahasa. Baru-baru ni saya ke Kelantan. Orang Kelantan ramai. Tak maaf orang Kelantan. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, semasa saya belum lagi dapat PhD, belum lagi dapat master, saya pernah berceramah forum dengan Dr. Ismail Lutfi yang kuliah pergi. Masa tu dia muda kan? Masa tu dia lah bintang Wahabi. Ketika saya ceramah, masa tu saya lancarkan buku saya. Muda, masa tu berani tuan-tuan. Lah macam berani juga kot. Mudah-mudahan. Buku saya yang pertama, Hukum Kenduri Arwah. Memang cari pasal. Saya kumpul kaul semua dalam mazhab Syafi'i. Tetap Wahabi. Walaupun dalam mazhab Syafi'i memang sebut tak boleh. Saya masih ingat masa forum macam ni, satu orang mari ke depan ni, dia pakai serban, dia bangun, dia mengamuk, dia buka baju, dia tunjuk kat Dr. Ismail Lutfi, ni aku tak suka. Dan dia ditunjuk kat saya juga. Dr. Ismail Lutfi saya masih ingat lagi, masa tu dia bangun, dia pergi ke belakang, dia salat. Saya duduk bercakap lah, masa tu orang muda, dia kan kira apa. Apabila saya dapat PhD, saya pergi ke Kelantan. Forum, saya masih ingat saya tulis tentang peristiwa itu. Mimpi di Kota Baru. Artikel saya. Ketika saya sedang bentang, orang lain bentang lagi forum juga. Di sebuah hotel di Kelantan, kumpulan daripada pondok masuk di belakang dan buat demonstrasi. Yang berlaku baru ni jauh daripada saya. Yang tu lagi dekat. Dengan takbir, dengan apa. Ustaz Kadir ada tanya dia. Ustaz Kadir duduk takut kerusi terlibat. Kena atas kepala dia.
Saya ingat satu orang bangun bagi tahu nama dia sebagai tuan guru di pondok sekian-sekian, saya tak mau sebut ya, teman. Tapi dia kata dia yang saya ingat. Dia kata ketika ibu saya, dia kata ibu hamba mengandung, dia telah bermimpi sebutir bintang jatuh ke perutnya. Dan dia mengandung dan melahirkan anak. Anak itu adalah saya. Dialah. Oh. Jadi saya tak boleh lawan, dia dah wali. Dia dah wali. Kemudian dia hentamlah. Saya tengok, tapi saya alhamdulillah taklah saya risau bah. Kerana saya cuba memahami tentang hal ini. Kemudian saya mai ke Perlis. Allah takdirkan mungkin mustajabkan doa saya masa muda dulu. Saya mari ke Perlis. 1-2 siri. Saya dijemput menjadi mufti Perlis. Tahun 2006. 2 tahun saya menjadi mufti Perlis. Ketika itu kali pertama dan banyak akbar membuat liputan yang berbagai-bagai. Saya memperkatakan tentang fiqh taisir, memudahkan fiqh. Keluasan fiqh. Sesuai dengan semangat Perlis. Perlis ni tahun 40 telah ada benda ni. Tuan-tuan mari dengar Perlis tidak kunut. Bukan Perlis kata siapa kunut masuk neraka. Dia tak kunut macam tuan-tuan pergi Masjidil Haram. Dia tak kunut. Kerana itu salah mazhab di dalam mazhab ahli sunnah. Bukan sejak saya mari ni, tahun 40-an, 38 lagi. 80 tahun, hampir 1 kurun. Kaum pembaharuan melakukan hal ini. Sebab itu Hamka sebut Perlis dan pembaharuan dalam pemikiran. Saya datang jadi mufti 2 tahun. Dan tuan-tuan tahu, masa tu media banyak akbar support saya. Dua tahun saya habis, saya ke Wales, saya balik. Tuan-tuan tahu ada peristiwa. Bukan saya nak cerita pasal saya nak kait dengan cerita Wahabi ni. Saya ditahan di Taman Sri UK 2009. Nah, siapa orang Sri UK ada? Kerana ceramah tanpa tauliah. Saya ingat tak tahulah, lebih pada seminggu tiap-tiap hari muka sorak bak muka saya muka depan. Masa tu dekat-dekat nak jadi Perdana Menteri. Rentetan asalnya pasal timbul ada jawatan yang nak dilantik pada saya, maka ada movement yang dibuat oleh grup agama tentang bahaya bekas mufti Perlis. Saya ni nak cerita ke anak muda, hidup ni taklah perlu takut sangat. Saya lalui, tuan-tuan, mana ada lagi ni Dr. Rora ke, Kamilin ke, tak ada lagi. Saya the only target dalam semua benda. Mana ceramah mereka buat roadshow, gambar saya lah yang naik. Saya tahu. Tapi oleh kerana itu seadanya keadaan yang bukan pun pilihan yang kita mahu. Keadaan berjalan. Bila saya kena tangkap, alhamdulillah Perdana Menteri ketika itu, bagi kredit jugalah Datuk Seri Najib, dia bela saya secara terbuka. Tuan Guru Nik Aziz juga, dan pemimpin-pemimpin parti politik hampir kesemuanya bela. Apabila saya pergi ke mahkamah, begitu ramai menyokong. Dan saya dijemput ke negeri Kelantan. Tok Guru Nik Aziz panggil saya jumpa dengan dia di bilik pejabat dia. Antara kata-kata dia yang saya ingat, dia kata, Wahabi ni adalah bintang saya masa muda-muda. Dia kata dia. Dan dia kata dia pernah pergi ke Perlis, rumah Abu Bakar Asy'ari. Syekh Abu Bakar Asy'ari, dulu imam Masjid Alwi ni.
yang dianggap tokoh pembaharuan yang membawa pemikiran keluasan bermazhab. Dia kata yang terkena sabar, Tok Guru Nik Aziz kata. Ana ni sebab pegang kerajaan. Dia jadi susah sikit. Kena sabar. Dan sepanjang beliau ada, banyaklah program-program di Kelantan yang saya isi. Sehinggalah saya jadi pensyarah balik. Saya pergi ke Oxford, dijemput sebagai fellow. Kemudian saya patah balik mengajar USM. Saya pergi ke SOAS di London. Kemudian Tuanku Raja Perleh minta saya balik untuk menjadi mufti kali yang kedua. Ini bukan malam nak cerita pasal saya, tapi saya nak cerita perjalanan ini. Saya fikir, kalau lah Allah tak kesian, gelombang ketika itu jauh lebih besar untuk saya hadapi. Bukan kerana saya ada kelebihan apa, tapi Allah selamatkan saja hamba yang penuh dosa ini, sehingga saya boleh duduk pada jawatan ini dan meneruskan agenda yang saya rasa saya patut buat. Tuan-tuan sekalian, bila berlaku krisis yang banyak, kita tidak pernah pun, saya nak ingatkan anak-anak muda yang tak dengar kita, dengar elok-elok. Apa yang dituduh bahawasanya golongan yang nak sunnah ni maki mazhab, maki Imam Syafi'i, kata orang yang baca Yasin masuk neraka. Tuan-tuan, hanya saudara-saudara hanya boleh dengar daripada mulut ustaz-ustaz yang tuduh itu. Mustahil untuk saudara mendengar daripada kami, kerana kami tidak pernah mengucapkannya. Kami hanya bagi tahu dalam sunnah Nabi, Nabi baca apa? Surah Kahfi. That's all. Kami bagi tahu tidak ada riwayat yang sahih Nabi baca Yasin malam Jumaat. Itu saja. Dia kata siapa baca Yasin masuk neraka. Dia kata Arab kata darabani wa baka, syatamani wa shtaka. Dia maki aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu. Dia pukul aku, dia menangis. Orang kata mazhab ada banyak, Imam Syafi'i. Dengarlah ceramah kita semua. Imam Syafi'i, Imam rahimahullah, imam yang agung, Nasirus Sunnah. Tapi ada kaul kita pilih mazhab yang lain. Imam juga, Imam Malik, imam yang besar. Kita tak pernah kata, mereka kata Imam Syafi'i bodoh, mereka lagi pandai daripada Imam Syafi'i. Dan ini masuk dalam pikiran sebahagian. Sedangkan mereka tu sendiri kadang-kadang tidak bermazhab Syafi'i. Geng yang tengok bola, mana mazhab Syafi'i? Nampak pihak orang, mana boleh. Untuk anak muda lah saya nak kata. Saya nak bagi tahu bahawasanya hal yang seperti ini, ungkapan yang seperti ini tidak memajukan umat. Apa yang kita seru ialah untuk melihat teks Al-Quran dan Sunnah, sama-sama kita belajari. Kalau kita kata orang awam tak boleh faham, mungkin mereka tak boleh faham detail. Tapi takkan tuan-tuan, handphone daripada tak pandai, pakcik tu dah pandai. Dulu tengok komputer pun takut meletup. Sekarang handphone. Maksudnya manusia kalau dia ajar berulang-ulang, ia faham. Kita siapa untuk katakan kaul ni tak, kau ni lebih, pilih kau ni lebih pada kau ni. Mereka yang ikut ustaz mereka tu pun ikut ustaz, bukan ikut Imam Syafi'i. Sebab itu ada imam mazhab kata lain, ustaz kata lain, maka ikut ustaz. Saya selalu buat contoh. Tuan-tuan nak pergi beli kereta. Kereta ni bagus bang? Dia kata hang engineer kan nak tanya bagus tak bagus. Orang jual beli saja. Dah lah saya nak pakai. Lah. Dia minyak bagus ke? Enjin dia bagus. Kalau bagi tahu bagus pun hang bukan faham enjin ni. Jadi kami jual kereta hang beli saja.
Untuk kereta kita tanya. Untuk amalan kita, bukan kita pelekehkan yang lain. Kita lihat kaul-kaul yang ada. Sekadari boleh kita faham. Dan semua kaul, hatta yang difatwakan di negeri Perlis ini, tidak keluar pun daripada imam-imam yang 4. Tonton sembahyang, kunut tak keluar. Mari negeri Perlis, bismillah perlahan, tak keluar. Majoriti ulama pun bismillah perlahan. Cuma ia memberi exercise untuk kita tanya, pasal apa perlahan? Lalu kita baca, oh, hadis Anas macam ni. Hadis, salah untuk kita tahu hadis. Tak boleh tahu, hampa orang awam. Habis tu tak payah buat kuliah mengaji ya. Abang sudah, kami kena buat apa? Ini adalah hal yang kita ajak ialah untuk, tadi siapa nama? Ustaz Syabuddin apa? Memandaikan umat. Supaya kita bagi tahu ini agama. Hadza dinul qayyim. Supaya agama ini tonton hargai hebatnya Nabi. Hargai supaya tonton, apabila kita salat terbayang pada wajah, pada ingatan kita, pada perasaan kita salat Nabi. Walaupun memang kita mendengar cara kupasannya daripada imam-imam mazhab, tapi asas yang mereka sebut semuanya hadis Nabi. Bukan Allahu Akbar, bayangkan wajah gurumu. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, saya berharap, saya tahu pasal ramai orang muda, tonton tegur kita. Kita tak maki orang, kerana kita tidak berjuang untuk maki. Tonton tengok yang mencarut maki, dan tonton tengok ulasan yang maki. Saya harap orang yang nak pada sunnah Nabi tak buat hal itu. Kita tak maki, kita tak angkat jari tengah dalam masjid. Kita tak kata siapa raya hari Isnin jadi sekian raya kita. Takkan itu ajaran Abu Hasan Asy'ari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud dia sebut, kaifa bikum idza labasatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir wa yattakhidhu sunnatan aw yuttakhadhu sunnah fa idza ghayirat yawman qila hadha munkar. Apa akan jadi pada kamu nanti apabila kamu telah diseliputi oleh fitnah? Yang kecil membesar di dalam yang fitnah, yang besar tua di dalam fitnah, dan dijadikan yang salah itulah sunnah. Bila kita nak ubah yang salah tu, qila hadza munkar, hampa buat munkar, hampa ni munkar, orang tua-tua dah buat lama lah. Mai tengok kita semayang tarawih, tak sebut khalifah nombor 1, nombor 2. Kita tak sebut, tak apalah kita tak sebut. Dia marah, dia kata hampa ni tak hormat khilaf. Kalau kita tak sebut, masjid yang dia sebut tu kita nak kata, woi jangan sebut, tak apalah juga. Tak ada siapa kata apa kat masjid dia. Hatta kenduri arwah yang dilarang, belum pernah dengar lagi orang sunnah ni pergi ambil nasi kenduri arwah tu, tuang atas kepala tekong talil lo. Kita bagi tahu sunnahnya Nabi. Nabi tak benarkan. Kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-main wa sana'at at-ta'am min an-niyaha. Kami melihat berhimpun di rumah si mati, buat makanan, termasuk dalam meratapi kematian. Hak tu ya kita habaq. Dia marah pasal kita habaq tu. Nak kuliah boleh tapi jangan habaq. Apa yang kami nak habaq apa? Habaq hak kami mau. Susahlah macam tu. Dijadikan sunnah.
Qila, ditanya Abdullah bin Mas'ud, mata zalika ya Aba Abdurrahman, bila hal seperti itu berlaku wahai Aba Abdurrahman? Kata dia, idza qallat umanaukum, apabila sedikit orang-orang yang amanah di kalangan kamu, wa kathurat umaraukum, dan ramai pemimpin-pemimpin, orang yang nak kepada kuasa ramai, wa qallat fuqahaukum, kurangnya fuqaha, orang yang faham agama, wa kathurat quraukum, ramai orang yang membaca, boleh baca tapi tak faham, wa tufuqqiha li ghairi din, kemudian orang belajar agama, belajar bukan kerana agama, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dicari dunia dengan amalan akhirat. Kalau tuan-tuan nak kaya, jadi ustaz, modal ayat liong saja, tuan-tuan boleh dapat 100-200 ringgit satu malam. Jual ayat laici tepi jalan, belum tentu 50 ringgit dapat. Bukan saya kata salah, maksudnya apabila semua orang rasa ini tempat, bukan salah ambil sampul tu, kita pun bagi, tapi orang rasa ini tempat buat duit, maka orang mencari dunia dengan amalan akhirat. Bapa meninggal, saya dah buat 3,000 la ilaha illallah, saya boleh sedekah kalau mau. Amalan-amalan yang macam-macam, kesemuanya di sebalik amalan itu ialah bayaran. Dan tuan-tuan tengok, dia muncul. Apa yang kita tanam, itulah yang muncul. Dia kata, takkan golongan agama buat? Ya. Quran kata, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah, untuk dia membelinya dengan harga yang murah. Ini projek yang lama. Kita memang sayang pada orang agama, tapi kita juga kena berhati-hati di dalam setiap fatwa agama yang dikeluarkan. Karena jika dibenarkan semua orang mengeluarkan, tuan-tuan kalau nak selamat, tuan-tuan beli ayat saya ni, insya-Allah bubuh di kubur sekian-sekian jadi. Kalau kita benarkan berbagai produk keluar atas nama agama yang tidak ada asalnya.